pada mereka yang menonton saya punya live malam ni. Itu yang saya nak perlu terangkan. Dan banyak orang kata BN ini tak boleh menang. Saya punya pendapat, walaupun saya dah kena pecat, UMNO masih boleh bertahan dalam kedudukan 65 kursi lagi. Maknanya kalau saya tengok report yang dikeluar tadi tu, teruknya UMNO nak menang, saya rasa itu hanya berdasarkan rambang lah. Realiti sebenarnya pilihan raya ini terserah kepada orang Melayu. Sebab saya katakan terserah pada orang Melayu, kerana orang Melayu ni yang berpecah belah. Ada yang ikut Barisan Nasional, ada yang ikut Perikatan Nasional, ada yang ikut GTA, dan ada yang orang ikut Pakatan Harapan. Tetapi pengundi bukan Melayu, yang 6 juta ke 7 juta ni, berdasarkan kaum lah, dia orang tak berganjak. Dan tetap menyokong PS. Jadi 19 juta ni pengundi-pengundi, dia semua 21. Jadi lebih kurang dalam 15 juta ni pengundi-pengundi Melayu ni, tolonglah berfikir sendiri. Jangan sentimen mendewakan pemimpin. Jangan ingat, jangan lagi jadi seperti peribahasa pepatah orang tua-tua, dengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan, lepas tu panas, air dan tempayan dah dicurah, air tak ada. Mampuslah dahaga. Ataupun burung tu belum lagi jatuh ditembak ke, jatuh di listrik ke, ditangkap ke, kita dah mula dah membuat cilinya, ramuannya untuk nak digoreng. Burung ada atas pokok tu, burung masih lagi terbang. Jadi bangsa Melayu ni jangan macam tu. Kita kena lihat dari segi kepentingan kita. Kabarnya saya tadi baca, tengok dalam TikTok akan pengiktirafan yang dibuat oleh Pakatan Harapan, UEC. Baguslah. Dahulu dikatakan UMNO yang dakkan UEC ni dijadikan college university dan boleh masuk FTA. Sekarang Pakatan Harapan. Jadi apa yang saya lihat, Pakatan Harapan ni dia masih lagi didominasi oleh DAP. Walaupun Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Sebab dia punya button tu, macam Muhyiddin cakap, dia nak push button, tekan button. Tekan buttonnya pada DAP. Bukan depan PKR. Kita takkan dapat lagi orang macam Tun Dr. Mahathir. Apabila buat pakatan dengan DAP, last kali dia melihat ada ancaman Melayu di situ, dia letak jawatan. Kebetulan pula parti dia bermasalah, kepimpinan menolak. Jadi kena faham betul-betul. Saya nak cakap dengan tuan-tuan ni. Jadi kita semua kena fikirkan. Kena fikirkan kita ni dah berpecah belah, tapi orang lain bersatu. Kita jangan seronok, suka. Sebab tadi saya tanya dengan seorang ustaz, saya kenal ustaz tu, kuat sangat dia menyokong PH ni, dia ustaz. Saya tanya dia secara berdepan. Saya kata, ustaz, saya tanya dengan ustaz, kalau kita nak jadikan orang imam dalam masjid, kat rumah tak apalah, dia sama-sama keluarga dia. Bukankah kita tengok latar belakang dia, keturunan dia, anak haram ke tidak, kelakuan dia, rekod dia, pernah ke merogol, pernah ke dia mencuri, pernah ke melakukan liwat. Jadi soal yang bangkit sekarang ni, yang kita nak kena tanya, boleh ke pemimpin yang mempunyai moral
yang tak begitu baik, tak cantik lah kata budak sekarang. Pernah masuk penjara kerana liwat, bukan tuduhan rambang. Mahkamah yang jatuh hukum, kita pun tak tahu macam mana mahkamah pula berpihak kepada pendakwaan itu hingga ia dihukum. Jadi maknanya dia sudah bertentangan dengan Islam. Kemudian dia boleh diangkat menjadi pemimpin dan jadi imam kita. Bukan saja imam semayang, imam ketua orang Melayu. Kita ingat dia, apabila kita melantik seorang Perdana Menteri itu, dia adalah ketua orang Melayu. Jadi inilah masalah yang kita kena selesaikan. Jadi kalau kita berserban, saya tengok satu ustaz tu yang famous sekarang, TikTok dia, cakap ini, sokonglah orang ni. Orang yang disokong itu ada masalah yang saya kata tadi. Jadi saya pun naik pelik, ustaz ni apa punya ustaz? Patut dia berkeadaan yang terbuka, keadaan yang memberikan seimbang dan sebagainya. Ini bukan soal nanti orang akan kata dia dah taubat. Dalam Islam taubat itu hukum Allah. Yang nak mengampunkannya Allah, bukan manusia. Tetapi manusia kena melihat rekod dia. Kena simpan rekod dia. Apa khabar Datuk Roslan Bian? Kuat ke kempen? Engineer Sofian Aziz Kelang, kawan lama saya ni. Dia dapat cucu, tak salah saya, baru-baru ni. Jadi saya nak tanya lah. Ni ada soalan. Ranjit Singh. Dia ni orang Perlis kot. Salam Datuk. Apa pandangan Datuk tentang calon bebas di Semenanjung seperti Tin Chua dan Siti Kasim? Calon-calon bebas ini, dia mencari pengundi yang tak ada komitmen. Maknanya pengundi yang tidak memepati. Memang ada pengundi-pengundi dalam satu kawasan pilihan raya yang dia benci semua. Dari itu dia akan mengundi calon bebas. Itu hak mereka. Berbeza dengan Tin Chua. Tin Chua, dia bertanding bebas kerana namanya tak disendalaikan dan dia nak serve balik kepada penduduk Batu. Dan saya pernah percaya mereka-mereka yang pernah mendapat apa dia panggil, bantuan, kenal, akan memberikan undinya pada Tin Chua. Terhadap Siti Kasim pula, dia bertanding Batu tu mungkinlah dia nak membuat idea dia. Pertambah kebebasan beragama, LGBT. Jadi motif dia dapat nak menerangkan apakah benda-benda yang pada sudut orang Melayu dia agak dilihat sensitif. Tapi di segi dia, itu human right. Terserah kepada pengundi. Dan semua pengundi ini, calon-calon bebas ini, mereka berpendapat, mereka ada pengaruh. Jadi teruskan, kita jangan ganggu mereka. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, saya mulai Isnin ni kami ada satu gerakan untuk membantu calon Perikatan Nasional Dr. apa nama dia untuk menumbangkan Zaid Amidi di Bagan Datuk. Dari itu saya juga mengambil kesempatan kepada pengundi-pengundi Melayu di Bagan Datuk keluar beramai-ramai, bukan pergi mengundi Zaid Amidi, mengundi Perikatan Nasional. Sebab kalau mengundi calon PKR atau PH, masih ada lagi yang kita katakan keluar pada mulut buaya, masuk pada mulut harimau. Dari itu tuan-tuan di Bagan Datuk dan juga mereka yang mendengar video saya ni, pergilah bantu calon-calon PN untuk kalahkan Zaid Amidi. Kalau tuan-tuan semua
dapat tumbang Zahid Hamidi, maka UMNO ini akan selamat dan boleh digerakkan semula, diperbetulkan semula. Untuk masa depan orang Melayu. Tapi jika Zahid Hamidi menang lagi di Bagan Datuk dan dia masih lagi Presiden UMNO, UMNO ni akan bertukar menjadi parti para penyamun, pencuri dan penjangak. Saya merayulah. Kalau nak selamatkan UMNO ni, macam ikan yang busuk di kepala, Zahid Hamidi itu adalah busuk di kepala. Jadi kena buang, tuan-tuan. Kena campak di jauh-jauh. Dari itu para pengundi di Bagan Datuk, tolonglah, walaupun kamu ahli UMNO, yang ini saya minta lah, tolong selamatkan Melayu UMNO ni, atau parti UMNO ni. Jangan undi Zahid Hamidi ni. Kalau tuan-tuan, saya ni pun tak suka Mahidin Yassin, kerana dia ada makcik gemuk dengan seperti kotak tu. Tapi mana pilihan kita sekarang? Nak menyelamatkan UMNO ni. Macam juga di Bandar Tun Razak. Saya tak suka calon VN MCA ni. Takkan saya nak pergi sokong Dr. Wan Azizah yang usia ni pun dah 70 tahun. Bulan depan. Tak berapa hari lagi. Dan dia bukan jenis orang yang boleh melawat orang. Dia bukan wakil rakyat. Dia tuan rakyat. Rakyat kena jumpa dia. Dia mantan timbalan Perdana Menteri. Jadi esok kalau suami dia Perdana Menteri, lagi kita tak boleh jumpa. Jadi Bandar Tun Razak ni, pada saya Dr. Azizah akan jadikan dia hotel lah. Untuk datang ke Bandar Tun Razak, untuk dia nak kencing, nak solat ke, atau nak berehat, lepas tu dia pergilah. 5 tahun yang akan datang, dia lagi tempat lain. 5 tahun yang akan datang, dia dah berusia 75 tahun. Jadi masa itu kita nak kena cari balik wakil rakyat yang lain. Dan itu saya minta lah pengundi-pengundi Bandar Razak, sokonglah calon yang ada ni, Kamarudin Jaafar tu. Cara mana yang tuan-tuan boleh tolong. Saya bersetuju dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Untuk apa kita nak isytihar harta ni? Tak ada faedah pun. Adakah apabila dah isytiharkan harta tak mencuri, tak merompak? Politik perlu wang, tuan-tuan. You no money, no politik. Bukan no money, no business macam kad saya. No money, no politik. You tak boleh halau orang. You tak boleh kata, saya tak ada duit nak bagi you. Sebab rakyat akan datang jumpa wakil rakyat. Ini tradisi kita bertahun-tahun. Rumah tak bayar sewa, elektrik kena potong, kereta kena tarik. Dah kena buang kerja, susu anak tak ada. Semua minta duit daripada wakil rakyat. Jadi kalau tak ada duit, macam mana ni jadi politik? Isytiharlah harta. Yang isytihar tu harta yang dia isytihar. Yang dia tak isytihar lagi berjuta-juta. Jadi dari itu buang masa. Yang kita nak tunjuk, yang kita nak tengok orang buat penyenaraikan harta dia ni. Tak perlu. Harta yang kamu ada tu, kamu jawab kepada Allah. Kalau kamu Islam lah. Dia pertanggungjawabkan kepada Allah. Pertama, kamu bayarlah cukai. Yang kedua, kamu bayarlah zakat fitrah. Zakat. Ada kamu, macam Rafidi, 18 juta. Duit harta, aset, saham, tarik minyak lah. Dia tak ada cakap pula. Saya telah membagi zakat kepada Majlis Agama Islam Selangor. Banyak ni. Ataupun wilayah persekutuan. Kalau berdasarkan inbox tu, pejabatnya di Sungai Besi. Di kawasan Parlimen Bandar Tun Razak. Jadi kalau dia untung besar, zakatnya kena bayarlah kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi inilah yang perlu kita semua terangkan dan jelaskan. Jadi pada saya tak perlulah nak isytihar harta, tak perlu. Dia isytihar harta, tapi dia tak beritahu
Antara rumahnya di mana. Saya ingat lagi tahun 70-an, 80-an, pemimpin BN, UMNO, BN atau sebelumnya Perikatan, ataupun pemimpin-pemimpin PAS di Kelantan, mereka memang tak ada duit. Apa yang mereka ada ialah dapur. Iaitu mereka masak. Masak je kerja dia orang. Buat lauk, masak nasi. Sebab apa? Rakyat akan datang ke rumah dia orang. Akan makan. Ataupun dia ada satu kereta, kereta tu macam ambulan. Saya pernah pergi satu wakil rakyat UMNO, tengah-tengah borak ni orang datang. Beritahu dia nak bawa tempatnya di masa tu hospital tak begitu bagus di Pasir Mas. Bini dia sakit. Jadi nak kena bawa ke Kota Baru. Wakil rakyat dia kata, berhantar. Sekarang berapa banyak wakil rakyat yang ada kereta termasuk wildfire for ke yang dia gunakan untuk rakyat datang mengadu susah dalam keadaan kecemasan, nak pergi hospital ke atau nak pergi buat dialisis ke, kereta dia digunakan. Dia sanggup, bukan pakai driver, dia sendiri bawa. Saya dah lupa wakil rakyat tu tahun 75. Saya yang buat berada di situ masa itu. Jadi saya kata tu di Tanah Merah ke, kampung tu. Yalah, dekat-dekat Pasir Mas tu lah. Jadi inilah tuan-tuan dan perempuan yang kita tengok. Cuba cek betul-betul. Ahli UMNO ni, 99% ahli Parlimen UMNO ni, walaupun datang daripada Sabah ke, Kelantan ke, Kedah ke, semua ada rumah di Kuala Lumpur ni. Buruk-buruknya ada apartmen di Kuala Lumpur. Ini saya tengok dia orang punya antaran apa tu, perisaran harta tu tak nak pula dia tulis. Rumah saya nombor 1 di kawasan Pilihan Raya. Kedua, rumah saya di Kuala Lumpur. Saya ada rumah satu lagi di London. Itu dia nak isyar.